Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah هذا اليوم سنناقش وسنباحث عن الكتاب المذكرات فرق. طيب، فرق. نحن سنباحث من هذا المادة من الأول حتى نخلص صفحة الآخر. Kita akan bincangkan insya-Allah. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana insya-Allah dalam pertemuan dalam video-video selepas ini kita akan bincangkan mengenai kitab Firaq, iaitu kitab Firaq ini adalah salah satu daripada kitab yang terdapat di dalam stam lah. Salah satu kitab yang terdapat dalam stam, yang mana dia adalah muzakkirah. Muzakkirah ini adalah ringkasan secara umumnya. Pada video pertama ini kita nak bercerita ataupun kita nak berkenalan dulu dengan subjek. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Itulah perkataan biasa yang kita dengar. Maka di dalam kitab Firaq, salah satu kitab di dalam stam ini adalah kitab yang sangat nipis. Kitab yang sangat nipis. Ini adalah kitab dia, warna biru ni. Itu yang Ustaz paparkan, itu adalah yang bentuk dalam PDF. Yang ini adalah kitab kita. Nipis saja kitabnya, tapi yalah, dia agak banyaklah dalam dia isi-isi. Dan secara umumnya lah apa yang diceritakan dalam kitab ini, dan kita akan ceritakan nanti apa itu Firaq ini, apa yang akan kita pelajari dalam kitab Firaq ini. Okay. Dan kita perlu tahu dulu sebelum kita pergi belajar mengenai kitab Firaq ini, ada orang dia dulu masa mula-mula ni adalah silibus baru bagi tahun 2020. Barulah ada kitab baru ini. Sebelum ini di dalam Tauhid wal Mantiq, sanubahis min Tauhid wal Mantiq faqat. Kita hanyalah bincang mengenai dua kitab, tiga kitab ada sebelum ini, iaitu dua di dalam Mantiq, Tasawwur wa Tasdiq. Kitab Tasawwur satu, kitab Tasdiq satu, iaitu masih kekal sehingga hari ini dalam silibus baru. Manakala dalam Tauhid dulu sebelumnya kita ada 2007 hingga 2019 kita kitab Tauhid kita hanya satu saja. Tapi bermula 2020 kitab Tauhid kita juga kekal dengan satu, cuma ada bonus. Ada bonus, iaitu kitab Firaq ini bersama dengan kitab Tauhid. Baik. Jadi jangan silap lah. Maksudnya jangan ada pelajar yang tertinggal. Dia belajar tiga kitab je. Sebabnya soalan bagi Firaq ini boleh mencapai sehingga 30 markah, 25 markah ni. 20 hingga 30 markah bagi kertas 1 dan kertas 2 bila tergabung nanti. Maka dia adalah benda yang besar bagi pelajar yang target besar lah. Kalau target sikit pun kita tak mahu kita tertinggal belajar mengenai ilmu Firaq ini. Bahkan matlamat, dan Ustaz selalu pesan kepada pelajar-pelajar supaya pastikan matlamat belajar yang pertama adalah kerana ilmu, bukan kerana perbiasaan dulu. Kita belajar kerana ilmu terlebih dahulu. InsyaAllah selepas ini kita akan bahaskan mengenai ilmu Firaq ini dalam kitab Firaq ini secara satu persatu insyaAllah. Dan kita harap kita dapat sesuatu yang cukup besar kerana kitab Firaq ini menceritakan mengenai fahaman-fahaman ataupun ideologi di dalam pemikiran akidah ataupun metodologi akidah kita. Dia adalah mazhab akidah, bukan mazhab fiqh. Sebutnya itulah, dia adalah mazhab akidah bukan mazhab fiqh, dan disenali dengan nama Firaqul Islam. Dan kita akan belajar mengenai ideologi, bagaimana pemikiran-pemikiran seperti apa dia. Kita terus tengok pada buku teks kita tu.
kita akan belajar mengenai pertama sekali ada muqaddimah lah, pengenalan. Lepas itu nasya'ah firqah al-Islamiyah, nasya'ah perkembangan, bagaimana berkembangnya munculnya firak-firak ini di dalam Islam. Asalnya memang basicnya adalah Islam itu satu, tapi bagaimana pemikiran-pemikiran itu boleh wujud di dalam Islam. Baik, lepas tu kita akan tengok Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah satu firak yang cukup berpengaruh dan cukup besar. Kalau kita tengok dalam kitab kita pun perbincangan mengenai Mu'tazilah itu agak detail, agak terperinci berbanding dengan bab-bab selepasnya. Maka Mu'tazilah kenapa? Nanti kita akan tahu kenapa Mu'tazilah itu dibincangkan lebih utama. Kenapa ulama Al-Azhar ini menyusun kitab mereka dengan Mu'tazilah itu didahulukan? Kerana antara faktor Mu'tazilah ini adalah satu mazhab yang agak menyumbang sesuatu kepada Islam. Kita bagi hint dulu. Baik. Selepas itu kita belajar ta'rif bil Imam Al-Mu'tazilah. Siapakah yang mengasaskan Mu'tazilah ini, mazhab Al-Mu'tazilah atau firaq Al-Mu'tazilah. Lepas itu kita akan tengok halil as-sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah wal jamaah, dan kita adalah sebahagian daripada pengikut ahli sunnah wal jamaah ini. Jadi kita tahu, kita sebut kalau ditanya apa mazhab akidah kita ataupun apa pemikiran akidah kita, maka kita akan mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Tapi manhum, siapa mereka? Siapakah ahli sunnah wal jamaah yang kita kata kita ikuti itu? Kerana di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah terdapat dua imam besar, iaitu Imam Al-Maturidiyah dan juga Imam Al-Mansur Imam Maturidi dan juga Imam Hasan Al-Ash'ari. Di sini diletak satu saja di dalam fihris ini, diletak satu saja, iaitu Imam Maturidiyah, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi, dan ada seorang lagi iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dua orang kat sini, tapi dia tak letak. Kalau kamu rujuk buku kamu tu, dia ada dua orang tokoh besar yang menjadi tonggak utama di dalam ahli sunnah wal jamaah, perkembangan ideologi ahli sunnah wal jamaah tadi. Manakala selepas daripada itu, sebab kita tengok apa itu ahli sunnah, itu mazhab kita sendiri, iaitu fahaman yang kita ikuti dalam pegangan akidah. Bagaimana kita berpegang dengan akidah dalam mazhab akidah kita ahli sunnah wal jamaah tadi. Seterusnya kita tengok al-khawarij. Siapa mereka? Manhum al-khawarij. Kita akan tengoklah nanti apa itu khawarij. Selepas itu kita tengok ibadiyah. Siapakah ibadiyah ini? Lepas itu kita pergi kepada al-murji'ah. Selepas al-murji'ah kita ada al-jabariyah, ataupun dikenali dengan al-jahmiyah atas nama pengasasnya ataupun muassisnya, iaitu nanti kita tengok. Selepas itu al-qadariyah al-ula. Jabariyah dengan qadariyah ini adalah benda yang kontralah di antara kedua-duanya, Jabar dan juga qadariyah. Nanti kita akan tengok dia dua ni ada kalau kita pelajar nak tahu, kita boleh buat compare lah, maksudnya perbandingan antara Jabariyah dan Qadariyah. Dia ada perlawanan sedikit antara kedua-duanya. Manakala selepas daripada selesai yang ini, kita tengok Syiah, mazhab akidah yang besar lah hari ni, yang masih wujud sampai hari ni, itu adalah Syiah tadi. Dan dia pernah menggemparkan dunia, mazhab yang menggemparkan dunia, iaitu Syiah ini. Dan kita akan tengok pecahan-pecahan dalam Syiah ini, bermula dengan Zaidiyah, Imam Ithna Ashriyah. Lepas itu lepas dua ini kita akan tengok Firqul Batiniyah Al-Islamiyah, itu firak-firak di dalam Islam yang batin. Yang batin lah, yang mana atas tadi masih ada fahaman yang boleh terima, seperti Zaidiyah dan Imam Ithna Ashriyah itu masih ada dalam bab tertentu. Akidah mereka masih lagi tidak terkeluar. Ada imam ataupun ulama mengatakan mazhab akidah mereka ini masih lagi berlandaskan dengan nas-nas syarak, dan juga mereka masih lagi syahadah mereka masih lagi benar. Manakala di bawahnya ini ada tiga lagi kita akan belajar, iaitu Al-Bahaiyah, Al-Qadiyaniyah, dan juga asal macam tiga. Tiga tu.
Al-Ismailiyah. Ada satu lagi ni dekat sini. 3. Rasa 3 tapi ada 2 je dalam firis dia. Ada 3 sebenarnya, iaitu Ismailiyah. Ini Ismailiyah adalah satu firak daripada Syiah. Lepas tu Al-Bahaiyah pun ada sedikit pengaruh Syiah. Lepas itu Qadianiyah, itu adalah Ahmadiyah. Yang ini akidah yang mazhab firak yang baru wujudlah, Ahmadiyah ni. Nanti kita akan tengok ketiga-tiga mazhab yang ini memang ditolak oleh jumhur ulama akidah lah. Lepas itu last sekali pengarang ataupun penyusun kitab firak ini membawa kita cara untuk berhujah dengan mereka. Bahkan adalah sebab yang kita perlu belajar untuk kitab firak ini, untuk kita mengetahui pertama mazhab kita sendiri, apa itu mazhab akidah yang kita pegang selama ini, itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Selepas itu kita juga perlu tahu ada mazhab-mazhab lain. Kalau dalam fiqh kita ada mazhab, kita ada empat mazhab, empat mazhab yang besar yang kita sendiri pun tahu. Kita boleh tanya apakah mazhab kita, biasanya lazimnya kita akan tahu Syafi'i. Kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, dan kita juga ada majoriti lah, kita tahu mengenai mazhab Maliki, mazhab Hambali, kita tahu. Tetapi bila sebut bab akidah, sebenarnya ramai orang tak tahu ada ke mazhab akidah. Kadang-kadang orang terfikir ada ke mazhab akidah. Jadi alhamdulillah lah, dengan adanya buku ini, maka kita dapatlah sedikit sebanyak mengenali mazhab-mazhab akidah kita. Maka adalah satu keperluan untuk kita sama-sama hadap dan mendalami ilmu firak ini, insya-Allah. Baik. Dan kalau kita tengoklah, kita tengok muka surat dia, kita tengok pada muka surat dia pula, dia hanya ada 44 safhah saja. 44 safhah. Ada 44 muka surat sahaja. Kalau antum bagi setiap hari dalam 5 muka, kata banyak Ustaz, 5 muka, 4 muka sehari ataupun 3 muka sehari pun dalam tempoh sebulan lebih sikit, InsyaAllah dah habis dah. Sebulan lebih sikit atau 2 bulan lah kita kata, dah pun habis kitab firak kita ni, kalau baca sikit-sikit lah. Baik, dan dia sama sahaja dengan kitab Tauhid. Ustaz selalu pesan kepada mana-mana pelajar supaya tolong pastikan dibaca sendiri sehingga habis terlebih dahulu. Sama Tauhid dan juga firak, sebenarnya umumnya semua, tapi 2 kitab ini sangat penting untuk bacaan pertama dan kedua. Bagi pelajar kena baca sendiri dan tengok dan selesaikan nota untuk kefahaman sendiri terlebih dahulu. Kerana kitab ini kita perlu tahu dia menceritakan mengenai sejarah, perkembangan, maka proses dan perkembangan itu perlu difahami secara baik supaya kita dapat hadam apa itu Mu'tazilah dan kenapa, bagaimana Mu'tazilah itu muncul. Sedang kalau kita tengok pada cerita dia sebenarnya seronok bila kita memahaminya, bagaimana Mu'tazilah itu muncul dan dia bercanggah dengan seorang yang juga masyhur pada masa itu. Jadi bagaimana nak tahu, itu kita akan bincangkan dan kita kupas insya-Allah selepas ini. Wallahu alam. Sekadar ini saja untuk video pengenalan bagi kitab Muzakkirah Al-Firaq kita, insya-Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.